Okay, Muslim love Jesus and Muhammad, peace be upon them. Jadi ada orang kita sensitif. Kenapa Jesus? Okay, sini. Okay, kenapa nak cakap Jesus? Ini satu. Yang tersebar baru-baru ini pula ialah tentang sekumpulan orang, dia kata Muslim follow Jesus. Okay, okay, kat situ dia jadi kontroversi. Maka kata, tengoklah selepas kerajaan baru mengambil alih, agenda liberal ini semakin hebat. Masalahnya bukan agenda liberal. Masalahnya ialah kita tidak mau meliberalkan pemikiran kita. Jesus ini, cuba buka kitab terjemahan bahasa Inggeris Quran. Bila mereka nak terjemah Isa, mereka terjemah apa? Jesus. Kalau Ibrahim, dia terjemah jadi Abraham. Sulaiman diterjemah jadi Solomon. Daud diterjemah jadi David. Harun diterjemah jadi Aaron. Maryam diterjemah jadi Mary. Jesus ni siapa? Isa. Isa. Yang Allah ada orang kata, oh, Isa dengan Jesus lain. Saya kata, apa yang lain? Kalau dia lain, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran kata sesungguhnya Isa tidak disalibkan dan dia tidak mati? Bukankah orang Kristian kata Isa itu mati, tapi Quran kata tak mati? Merujuk kepada orang sama ke tidak? Orang yang sama, cuma sebutan. Sebab ini sebenarnya bila kita sebut Jesus, dia mencari persamaan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 64. Qul ya ahlu kitab, katakan kepada ahlu kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Datang kepada persamaan. Mereka sebut Jesus, kita sebut Jesus. Dan bila tanya, you Muslim follow Jesus? Nak bagi penerangan lanjut, saya bagi ayat Bible. Kalau orang tanya saya, you Muslim? Macam saya pakai baju ini, tak apa, berdiri lama sikit. Saya pakai baju ini ketika kembaran dakwah di Afrika tahun lepas. Saya pakai ni di negara majoriti Kristian, tak ada problem. Balik ke Malaysia baru ada problem. Yang problemnya bukan negara, orang dia. Saya pakai baju macam ni, Kristian, menteri dia nampak, dia kata very good message. Jumpa padri, jumpa pastor. Saya pakai baju yang sama ni, pergi dekat Peru, Colombia baru-baru ini, berdialog dengan seorang wakil Kristian, wakil dari Peru yang pertama dimasukkan ke Vatican City. Dia kata, thank you brother Mr. Firdaus. Saya kata, why? Your shirt. I say, why? Why you want to thank me for the shirt? Dia kata, thank you because you go around the world and propagate and let people know that you Muslim love Jesus too. Orang Kristian thank you kata dengan kami, kata we love Jesus, dia thank you. Orang Islam kata ini liberal. Baju ini, dia kata, oh, you Muslim? Di Botswana saya pakai baju ini, nak beli barang shopping mall. Perempuan tu tengok saya je. Saya tiba-tiba rasa perasaan handsome. Dia tengok, dia bukan tengok saya, dia tengok baju saya. Lepas tu dia tengok, dia jalan macam tu kan, dia jumpa kawan dia, dia tunjuk kat saya. Saya pun tengok dia. Aku tahu kan dia cakap pasal baju aku, bukan cakap saya. Saya pergi. Lepas tu dia kata, you are Muslim? Ya. Saya sengaja tak mau cakap panjang. Yes, I'm a Muslim. And you Muslim love Jesus? Dia tanya. Saya kata, yes. Are you sure? Yes. Why should I lie to you? But why we don't know? Never mind, now you know. Lepas tu, why you love Jesus? Saya kata very simple, and I follow Jesus too. Mereka terkejut, how can you Muslim follow Jesus? Saya kata very simple. Contoh dalam Gospel of Luke bab 2 ayat 21, Jesus pada hari ke-8 dia dikatankan. Hari ini kita Muslim berkatan tak? Katan ke tak? Astaghfirullahaladzim, ni dah tua-tua tak katan lagi. Katan, okay? Kita berkatan, Alhamdulillah. Apabila kita berjumpa sesama kita, apa ucapan kita? Assalamualaikum. Dalam Gospel of Matthew bab 24 ayat 36, Jesus masuk ke dalam bilik, lalu dia berjumpa dengan anak muridnya, dan lalu dalam bahasa Ibrani dia mengucapkan Shalom alaikum. Maka anak muridnya jawab alaikum shalom, yang bermaksud Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ikut? Hari ini konteksnya, siapa ikut? Muslim ke Kristian yang ikut? Muslim. I follow Jesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Jesus dia kata dalam Gospel of Matthew bab 26 ayat 39, melangkah setapak ke hadapan, lalu dia meletakkan
letakkan kepalanya di atas lantai, lalu dia berdoa kepada Tuhan Bapa, wahai Tuhan Bapa, ketepikanlah kesengsaraan ini, bukan mengikut kehendakku tetapi kehendakmu. Dia sujud ketika sembahyang. Hari ini nak tanya, antara Muslim dengan Kristian, siapa yang sujud ketika sembahyang? Muslim. Ikut Jesus ke tak? Ikut. Malahan kita ikut Jesus, bukan ikut syariat dia. Tetapi ikut syariat dia juga bermaksud wajib ikut syariat Nabi. Kenapa? Gospel of Matthew bab 5 ayat 17 hingga 20. Jesus kata, ini dalam bahasa Melayu. Saya guna Alkitab bahasa Melayu. Kalau di bahasa Inggeris, saya guna bahasa Inggeris. Jesus kata, jangan sangka aku datang untuk menghapuskan undang-undang terdahulu, yakni undang-undang Musa. Jangan sangka. Tetapi aku diutuskan untuk menyempurnakannya. Maka aku beritahu kepada engkau, tidak ada satu pun perkara melainkan undang-undang itu akan disempurnakan, melainkan ketakwaan kamu itu melebihi ketakwaan para pendeta-pendeta, maka kamu tak masuk syurga. Siapa yang mengajak orang lain untuk melawan, untuk tidak ikut ajaran itu, dia tak akan masuk syurga. Siapa yang ikut, dia masuk syurga. Dan dalam Gospel of John bab 16 ayat 12 hingga 14, Jesus kata, saya masih ada banyak benda yang aku nak cakap dengan kalian, tapi kalian tak boleh tahan, tak boleh terima je. Tetapi akan datang seorang lagi, dalam English nama Comforter. Okey? Akan datang lagi seorang yang akan memuliakanku, yang akan meneruskanku, dan akan terus bersama dengan kalian. Maka orang Kristian kata itu adalah Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril. Perspektif Islam kata bukan, itu bukan Ruhul Kudus. Sebab ketika Nabi Isa menurut Bible, dia dibaptiskan di sungai Jordan, Ruhul Kudus sudah ada. Tetapi ayat Jesus sendiri kata, jikalau aku tak pergi, dia tak akan datang. Sudah tentu dia tak melibatkan Ruhul Kudus, bukannya Holy Spirit. Tapi yang kita faham merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bukankah kita percaya selepas habisnya Nabi Isa, yang dia katakan akan datangnya seorang Nabi, dan kita percaya Nabi selepas Nabi Isa adalah Muhammad SAW. Jadi bila saya kata saya follow Jesus, I love Jesus, bukankah rukun iman kita mesti beriman dengan Jesus? Bukankah kita mesti mencintai dia? Dan kalau saya kata saya ikut dia sebab dia kata akan datang seorang Nabi, akan datang seorang lagi, dan saya ikut orang itu. Jadi tetap saya ikut Jesus. Salah ke tak? Salah ke tak? Tak salah. Boleh faham maksud saya? Jadi sebenarnya itu uslub dakwah. Kita kena luaskan cara kita berdakwah. Dan inilah juga fake news. Banyak orang kata, oh inilah tengok kerajaan baru, bla 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 bla. Come on lah, ini benda lapuk lah. Takkan sampai bila kita nak terang Jesus itu Nabi kita juga? Takkanlah tiba-tiba orang kata, contoh nama saya dalam Cina, dalam bahasa Cina, saya orang Cina, pakai baju Cina. Nama saya dalam bahasa Cina Wei Xiong. Wei Xiong. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa saya, panggil saya Wai Hong, saya nak jawab ke tak? Ataupun Wai Hong merujuk kepada orang lain, Wei Xiong merujuk kepada orang lain? Mana satu? Gelaran dalam family apa? Mak bapak panggil apa? Udin. Udin. Mak bapak panggil Udin, saya tak panggil dia Udin, saya panggil Saidin. Kalau saya pergi rumah dia, saya kata, Assalamualaikum makcik, nak cari Saidin? So perlu tak dia keluar? Tapi mak bapak dia panggil dia Udin, merujuk kepada orang yang sama ke orang berbeza? Macam tuan-tuan dan puan-puan Melayu kan, ada Anga, Along dan sebagainya kan. Tapi kat sekolah, dia tak dikenali sebagai Along, dia dikenali sebagai Izzuddin. So balik, jumpa, cik, nak jumpa Izzuddin sekejap? Sorry, kat rumah ni tak ada Izzuddin, yang ada Along je. Faham maksud saya? Ini penggunaan untuk cari persamaan. Kita nak kahwin pun, kita cari persamaan. Bakal isteri kita kata dia suka makan char kway teow, walaupun kita ni benci char kway teow, tetap kita kata, oi, aku pun suka char kway teow. Betul ke tak? Nak kahwin punya pasal. Oh, bila kahwin punya pasal cari persamaan tak apa, bila nak dakwah cari persamaan tak boleh. Ini ikut seruan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya.